Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Sulasri binti Rudin dan pada hari ini saya akan membawakan satu kajian kes yang sangat menarik untuk kita kupas bersama. Jom, mari ikut saya. Hai, kembali lagi kita. Baiklah, terus berfokus kepada topik yang akan saya bentangkan pada hari ini. Dalam satu fasa ujian yang sangat berat, di mana sebuah sekolah sedang berhadapan dengan satu situasi genting yang merujuk kepada kualiti sekolahnya, sehingga akhirnya terjerumus dalam satu situasi membuat pilihan yang mengejutkan dan berakhir dengan satu suasana ataupun satu keadaan yang menyedihkan. Dan kes ini sebenarnya melibatkan institusi pendidikan yang kita ketahui adalah merupakan satu bidang profesional yang dipandang tinggi oleh masyarakat kita. Itulah kesimpulan yang dapat dibuat dalam kajian kes yang sangat sepadan dengan tajuk yang dibahaskan, iaitu Wrong Answer in Era of High Stakes Testing, a Struggling School Made a Shocking Choice. Dan ini adalah satu kajian kes yang merupakan satu episod yang sangat menarik untuk dikupas dan dihujahkan. Baiklah, untuk pengetahuan, hampir semua kanak-kanak di Pittsburgh merupakan kanak-kanak berkulit hitam, dan hampir kesemua mereka ini adalah merupakan kanak-kanak dalam kalangan keluarga yang miskin dan mempunyai keadaan rumah yang buruk. Sekolah Park Meadows juga sebenarnya berada di kawasan kejiranan yang agak mengerikan, iaitu 3 batu di selatan pusat bandar yang dibelenggu oleh kumpulan rompakan bersenjata. Daerah ini adalah serupa dengan kebanyakan daerah lain di Amerika Syarikat. Oleh demikian, seperti sekolah yang lain juga, sekolah Park Meadows ini tidak terkecuali daripada keperluan untuk tetap memenuhi piawaian negeri mengenai penilaian tahap di Georgia, iaitu ujian yang ujian kecekapan rujukan kriteria atau lebih dikenal dengan Criterion Reference Competency Test. Dan jika mereka tidak berbuat demikian, seperti kebiasaan yang berlaku, pasti guru dan pentadbir ini akan menerima satu situasi yang agak mengaibkan, dan beberapa masalah lanjutan juga akan berlaku, seperti tiada kenaikan pangkat, berlaku pemecatan, dan kemungkinan besar sekolah mereka juga akan dibubarkan. Oleh yang demikian, berdasarkan artikel ini, dapat dilihat segalanya berpunca daripada satu sistem, iaitu yang dikenali sebagai No Child Left Behind atau lebih dikenali dengan nama NCLB, yang mana ianya telah menjadi undang-undang pada tahun 2002 dalam menilai kualiti pencapaian sekolah di Atlanta. Kata kunci yang dapat dipegang dalam situasi ini adalah standard kualiti pendidikan yang disasarkan, iaitu menggambarkan peningkatan pencapaian setiap tahun sekolah. Manakala bahagian pentadbiran dan guru-guru di peringkat sekolah pula dalam dilema untuk sentiasa memastikan kualiti sekolah mereka ini sejajar dengan matlamat yang telah ditetapkan di peringkat Atlanta. Dengan kata yang mudah, kualiti sekolah dipandang melalui satu standard yang telah ditetapkan tanpa mengira faktor-faktor persekitaran sekolah mereka. Hal ini disuarakan dengan jelas oleh Rachel Aviv 2014 di dalam Annals of Education, yang mengatakan suasana toksik terhasil daripada NCLB seperti yang ditafsirkan oleh negara ini telah mengakibatkan berlakunya suatu masalah moral yang tidak jelas, atau lebih dikenali dengan moral myopia. Dan Georgia bukan satu-satunya tempat di mana penipuan oleh guru dan pentadbir telah dibuktikan melakukan kesalahan jenayah penipuan. Namun, penipuan yang serupa juga telah didedahkan di Nevada, Missouri, Texas, Ohio dan Washington DC, di mana Michelle Ray telah memberikan akibat yang sangat kejam apabila menguatkuasakan mandat dengan meningkatkan markah ujian umum. Walaupun terdapat banyak bukti mengatakan bahawa kebanyakan data yang digunakan untuk penilaian ini adalah merupakan satu penipuan. Lanjutan itu, hal ini mengakibatkan masalah moral myopia yang berlaku di luar kesedaran guru dan pentadbir yang sentiasa bergelut dalam menyesuaikan skor ujian pelajar dalam usaha untuk menyelamatkan sekolah mereka daripada ditutup. Dan ini adalah lanjutan daripada tekanan pentadbiran dan guru berikutan skor pencapaian murid yang tidak mencapai sasaran secara keseluruhan disebabkan kualiti sekolah diukur berdasarkan pencapaian ujian piawai, dan pihak atasan menggunakan pendekatan yang standard, iaitu one size fits all, tanpa mengambil kira faktor persekitaran.
Secara analoginya, dapat kita tekan dengan mudah bahawa kaedah ini adalah sama seperti kita menyamakan standard larian sekumpulan arnab dengan sekumpulan kura-kura. Tentu hasilannya adalah sangat-sangat tidak sepadan. Secara kesimpulannya dapat dikatakan bahawa semua sekolah mengharapkan murid mereka berjaya dan hasrat ini berupaya dicapai sekiranya pihak sekolah mempunyai matlamat dan strategi khusus untuk melakukan penambahbaikan dan perubahan. Hal ini bertepatan dengan perancangan penambahbaikan sekolah yang berfokus kepada pemboleh buah proses, menerui penggubaran matlamat penambahbaikan sekolah serta membuat keputusan mengenai strategi dan tempoh untuk pencapaian matlamat tersebut. Dengan gambaran yang lebih jelas, Cohen Vogel, Kanata, Rutledge dan Rosokol 2018 telah menyatakan antara pemboleh ubah proses untuk menambah baik sekolah adalah meningkatkan strategi penyampaian kurikulum ataupun pengajaran guru, membina sebuah persekitaran pembelajaran yang kondusif dan melibatkan keluarga murid dalam pembelajaran murid di sekolah dan di rumah. Dan berdasarkan maklumat-maklumat dan beberapa faktor yang boleh diambil kira daripada kejiranan Pulse Middle School ini, penambahbaikan pelajar dan kualiti sekolah SIM ini boleh dijalankan dalam 3 fasa strategik yang utama, iaitu melalui fasa permulaan, fasa pelaksanaan dan fasa kelestarian. Dan dalam fasa-fasa inilah perancangan strategik perlu dilaksanakan dengan jayanya agar satu perubahan yang berkesan dapat dilaksanakan untuk menambah baik sekolah ke arah yang lebih cemerlang dan terbilang. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya simpulkan dalam keseluruhan kajian kes pada kali ini. Dan sebelum saya menutup hujah saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan ataupun merakamkan jutaan atau ribuan jutaan terima kasih kepada pensyarah yang amat saya sayangi, iaitu Dr. Doria binti Abdullah, kerana sepanjang satu semester ini saya menimba ilmu, pelbagai ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya gunakan dan saya aplikasikan dalam karier saya sebagai seorang guru dan sebagai seorang pendidik. Sebenarnya ilmu kualiti pengurusan dalam pendidikan ini adalah sangat-sangat bermanfaat untuk diaplikasikan dan untuk saya kongsikan bersama dengan rakan-rakan yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih doktor. Bye.